Saya paling kesian sekali kat Boki tu. Saya tak tahu apa benda yang salah dia sampai orang duk marah-marah dia kan. Kalau bagi saya lah bagi Boki apa bagi saya Boki ni sebenarnya bagus budaknya. Elok baik je. Tapi saya tak tahu kenapa apa ramai betul orang tak kasi dia. Dia main okey, dia pandai main, tapi korang kena faham lah dia main tournament. Tournament bukannya budak-budak lawannya yang biasa-biasa kan. Budak dalam tournament tu semua level-level macam saya. Toxic tak boleh buat apa. Kombio je, tak payah layan. Kan even tournament mana-mana pun ada toxic semua. Cumanya orang yang kena toxic tu dapatlah pahala kan. Dia tak buat apa-apa kan. Lepas tu kena toxic. Orang marah dia. Kita fikir secara purata dia Semua orang pergi tournament, semua orang nak menang betul. Mana ada orang pergi masuk tournament, pergi jauh-jauh photoshoot sana, tinggalkan keluarga. Mata-mata pergi tournament, bootcamp kat gaming house, mata-mata nak kalah. Tak kan? Semua orang tinggalkan family. Spend berjam-jam kat telefon, masuk tournament, semua nak menang. Tapi bila kalah, orang toxic. Macam saya kan. Orang tak nak tanya saya ke kenapa saya tak toxic player PUBG. Sebab saya faham kalau saya ada kat tempat dia pun benda tu susah satu. Tekanan lagi satu. Dua benda dah korang nak kena adapt. Macam-macam benda korang nak kena adapt. So pressure tinggi. Orang toxic ni sebab dia tak tahu keadaan tu. Dia macam cakap senang buat tak ada. Macam tu lah. So boleh cuba tak tahu lagi. Kau tak tahu lagi macam mana dekat tempat tu kan. So kalau korang dah rasa tempat tu, saya faham lah walaupun saya tak main tournament PUBG, tapi saya tahu macam mana rasanya bila korang as a competitive player. Sebab saya main tournament lama kan. So saya faham. Contohlah kalau saya kat tempat budak-budak PUBG tu, saya pun rasa dia punya pressure dia macam mana kan. Lagi-lagi pula dengan fans bergaduh kan. Contohlah fans judo bergaduh dengan fans secret, bergaduh dengan fans Team Awi, bergaduh lagi dengan fans Aul Army. Bergaduh. Jadi macam bila fans gaduh, player pun jadi macam aduh. Dia macam bila dia macam down lah tengok dia punya fans dia bergaduh kan. Siapa je suka bergaduh? Betul. Bayangkan anda katalah korang ada kawan-kawan. Lepas tu korang ni kira dalam kawan-kawan korang tu, korang ni orang yang dipercayai. Tiba-tiba kawan korang sendiri bergaduh sama sendiri. Korang takkan dah suka kan? Korang pun mesti macam aduh dah lah tak payahlah gaduh. Korang as a leadership kat situ, korang as ketua tu pun korang rasa macam apalah gaduh ni. Macam itulah. So macam player juga, player tournament yang begini kan, dorang lepas habis tournament, dorang akan review balik game tu dekat live. Dorang nak tengok kat mana mistake dorang. So sambil dorang tengok tu, dorang baca komen. Orang macam dia cakap ni. Sebenarnya kesian bos. Saya paling kesian sekali kat Boki tu. Saya tak tahu apa benda yang salah dia sampai orang duk marah-marah dia kan. Kalau bagi saya lah bagi saya Boki ni sebenarnya bagus budaknya. Elok baik je. Tapi saya tak tahu kenapa apa ramai betul orang tak kasi dia. Dia main okey, dia pandai main, tapi korang kena faham lah dia main tournament. Tournament bukannya budak-budak lawannya yang biasa-biasa kan. Budak dalam tournament tu semua level-level macam saya. Tu susah lah kan. Dah semua player PUBG tu semua level-level saya. Ingat senang level-level saya ni. Susah kan. Jadi habislah. Satu lagi maybe problem Voki dia tak cakap dengan dia punya fans dia kot. Sebab kadang-kadang sebabkan fans dia terlampau macam over sangat, orang salahkan Voki. Macam itulah. Tu sama juga dengan macam saya punya member yang dekat arena ni. Kadang-kadang saya cakap dengan korang, tolonglah jangan macam terlampau macam mana
Jangan terlampau nak defend diri saya. Anda kata kalau orang nak bash saya ke, nak kecam saya ke, korang tak payah defendkan diri saya, biar je. Sebab lagi korang pertahankan, orang luar akan nampak, ish, berinya apa geng-geng si Solus ni. So biar je kan. So macam apa saya nampak kat Boki bila orang kata pasal Boki, banyak dia punya member-member dia duk apa terlampau over sangat lah, defend Boki terlampau over. So orang sekeliling rasa macam salahkan Boki, padahal salah orang lain, Boki pula yang kena. So itulah saya nampak. Tapi sebenarnya elok je, cuma korang kena tahulah satu benda. Kalau korang ada kawan-kawan korang yang suka toksik tu, korang cakap lah. Kalau korang kat tempat apa player tournament tu, korang akan rasa macam pening kepala kan, tak perform tournament. Korang pun masuk tournament nak menang kan, tapi dah drop nak buat macam mana. Ramai kata Boki main macam bot, tapi saya tengok okey je dia main. Sebenarnya okey je. Kalau dia main macam bot pun mustahil lah dia main macam bot, sebab dia masuk PNBL kan, scream lagi apa semua. Orang hanya senang cakap je, buat, cuba tengok buat. Tak boleh. Tak boleh. Korang nak cakap memang senang kan. Waktu ni plan ni, ni tak boleh ni, dia kena tukar dengan ni. Kenapa dia jalan strategi 2-2, kenapa tak jadi 3-1? Kalau macam tu baik jadi coach. Macam tu. Diorang ada plan diorang sendiri. Kadang-kadang diorang try, tak menjadi, diorang kena fix balik. Sama macam perniagaan juga kan. Semua orang berniaga, semua nak maju, nak untung kan. Tapi mana nak dapat ilmu nak berniaga tu? Tak tahu. Korang kena try and error. Korang kena explore sendiri macam mana cara nak buat tu, nak buat ni. Betul tak? Thank you Daniel Ashraf. Good morning from Sydney. Terbaik lah. Thank you bos, 100 star donation. Wendy Resha dengan 100 star donation. Thank you bos. Dan toksik tu diorang ingat PML tu macam easy, berada tak pernah merasa pun. Itu saya tak ada masalah lah sebenarnya. Tapi masalahnya, saya faham semua game, semua benda, semua bidang akan ada orang toksik. Tapi dekat PMPL ni, orang bukan toksik apa ni tau, dia toksik seorang je. Si Boki seorang je. Saya tengok, apa benda salah si Boki, dia bunuh orang ke apa, dia kena je. So saya pun tak tahulah. Saya kesian juga. Tapi nak buat macam mana, kita pun tak boleh buat apa. Mulut orang kan, orang memang bebas berkata kan. Satu benda korang kena tahu lah, social media ni tempat paling senang korang nak buat dosa kan. Tempat paling senang korang nak buat jenayah. Sebab jauh. Even korang pergi korang cakap bukan-bukan kat orang tua umur 50-40 pun, korang tahu yang orang tua ni tak boleh buat apa. Tapi cuba korang cakap depan-depan kat pakcik yang umur 30-40 kan, cakap, apa pakcik ni? Bukan mau makan perampar, betul? Kalau cakap depan-depan. So social media ni lah tempat korang untuk hilangkan korang punya adab, sopan santun. Sebenarnya bahaya social media ni. Sebab tu ramai orang cakap social media ni tak digalakkan. Kalau zaman saya dulu masa korang darjah ke tingkatan ke, tak ada phone tau. Sebab mak ayah time tu semua takut nak bagi anaknya phone, takut pasal social media. Zaman sekarang ni kan, budak sekolah rendah pun dah ada phone sendiri. So diorang bebas untuk social media kan. Tak ada mak ayah tak pantau benda tu. So bila anak-anaknya yang sekolah rendah tengok social media kan, tak ada orang tegur kan. Bila anak-anak kecil budak sekolah tak ada orang tegur, so dia bebas berkata apa-apa dekat social media kan. Macam itulah. Thank you dalam Kelambu 500 star donation. Buat jahat orang kutuk, buat baik orang kutuk. Salam sembuh. Tahulah. Thank you Ahmad Alif Anwar, Dini Syafiq dengan 60 star donation. Thank you bos. So satu benda korang kena ingat social media ni tempat korang boleh jadi sejahat-jahat mana, nak menganiaya orang boleh, korang nak fitnah orang boleh. Sebab korang tahu in the end orang tu tak boleh buat apa-apa pun. Tapi dekat dunia je lah. Nanti kat akhirat nanti menjawab lah. Sana je lah. Dia problem dekat akhirat je. Dekat sini tak ada masalah. Macam orang luar juga kan, nak toksik saya, kecam saya. Sebenarnya saya tak ada masalah pun.
Tapi tak lah, saya pun tak tahu. Satu benda saya nak satu lagi lah. Thank you Ala Nasri 50 star donation. Bunyi apa tu lah, macam kucing mengiau. Tak adalah. Ya, ada kucing. Saya tutup pintu bilik ni, so kucing tak boleh masuk. Selalunya kucing rumah ni akan masuk sini kalau saya ada kat bilik ni. Bagi saya lah, Boki ni dia kena bukan saja dia kena stream saja, dia kena at least spend masa, kena borak dengan apa tu lah dia punya dalam stream dia lah, bagi tahu yang jangan terlampau sangat macam ni ke. Dulu saya nampak lah, dulu masa saya start stream, saya terus terang memang saya punya masa saya start stream dulu, view saya ada banyak budak-budak apa semua kan. Jadi bila saya tak bagi tahu, orang terlampau apa menjaga saya sangat, yang terlampau mendefendkan saya, orang usik saya je habis. Orang kata macam Solos Army serang. Itu silap saya dulu. Saya tak ada keberanian untuk bercakap dengan korang kan. Tapi lepas saya dah 2 tahun, saya pantau lah saya punya sebelum ni macam mana. Saya fikir jauh apa akan jadi dekat generasi akan datang. Lepas tu saya nampak okey. Jadi saya beritahu lah korang. Sebab tu saya cakap dengan korang, jangan terlampau over sangat. Kalau orang nak maki saya ke, nak apa ke, biar je. Anggap je macam kawan korang kena maki, korang buat tak tahu. Anggap saya macam tu. Tak perlu pun nak angkut pula, macam nak angkat saya sangat lah. Korang anggap saya macam kawan-kawan korang macam biasa je. Lagi korang pertahankan, lagi diorang meluat kan. Jadi biar je. Okey, kena hadapi semua lo. Jangan lari dari masalah. Dia kena like orang je. Orang okey je mesti akan tengok dia like. Betul. Tapi itulah, dia nak buat semua orang faham. Itu je kan. Selagi Boki tak bagi tahu dia punya viewers dia pasal ni kan, pasal janganlah terlampau beri dengan diri dia. Lagi itulah kan, orang mention pasal macam orang ni suka cek pasal tau kan. Orang ada tak orang kat sini yang suka tengok orang bergaduh? Mesti ada kan. Saya pun dulu suka tengok orang bergaduh tau. Kita jadi macam batu api. Kita jadi point macam cakap pasal Boki kan, lepas tu orang lain masuk, kita pun suka. Kita pun jadi macam sonok-sonok. So orang jadi macam gitu. So senang je bagi saya. Cakap je dengan orang, kalau ada orang tersebut buat tak tahu je. Jangan terlampau mendefend sangat. Cumanya Boki sendiri kena bagi tahu dia punya viewer dia. Kalau dia ada keberanian tu lah. So streaming ni bukannya adalah main game saja kan. Ada juga manfaat yang korang boleh tolong generasi akan datang kan. Memang korang main game tu memang betul kerja kena main game kan. Tak kena hiburkan orang. Tapi dalam masa yang sama, try lah macam bagi benda something ke. Macam saya dah umur 28 kan. So saya dah lalui lah banyak benda. Saya zaman sekolah, college, daripada mini tournament sampai ke big tournament. So macam korang yang tak ada rujukan, korang boleh tanya saya boleh kongsikan macam mana saya starting dulu, macam mana, dekat mana time saya problem, kat mana nak macam-macam benda lah kan. Macam mana yang saya tahu saya boleh jawab. Macam itulah. So tak adalah korang terpaksa try and error balik. At least korang ada jalan shortcut kalau korang tanya saya macam mana kan. Thank you Siti Rauda Hanasa